Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana berluangkan masa untuk melihat penjelasan daripada saya. Jadi saya nak mulakan dengan soalan yang pertama. Jika kerajaan hari ini bagi 500,000 pada anda selepas belajar ataupun sekarang ke kerajaan bagi, apakah pilihan anda? Yang pertama, anda nak cari kerja, dah ada 500,000 pergi cari kerja juga. Ataupun yang kedua, anda akan mulakan perniagaan. Bila dah dapat jawapan anda tadi, kalau anda pilih untuk mulakan perniagaan, bagus. Saya dah tahu yang anda orang yang berkehendak, yang ada rasa nak jadi bos kepada diri sendiri, yang ada rasa nak membina satu-satu benda untuk diri sendiri juga. Jadi hari ini saya nak ajak anda, kita fikirkan daripada umur, kalau kita hidup umur daripada 0 sampai 75, ni average lah sampai 75, kita ada 27,375 hari. Dan sekarang kita umur berapa? Kalau umur 20, baki tinggal 20,075. Kalau kita umur 30, 16,425. Makin kurang. Setiap hari kita punya baki semakin berkurang, sehari. Dan kalau kita ada career pula ataupun kita sedang bekerja sekarang kan, sekarang umur 20, nak kerja 40 tahun sampai umur 60, baki tinggal 5,475. Lebih kurang 15,000 hari hilang dalam pekerjaan. Jadi kalau kita betul-betul tahu baki hari kita, apa pilihan kita? Nombor 1, kita nak kerja untuk hidup, untuk bayar hutang kan, untuk beli phone baru, sekadar itu saja. Ataupun kita nak buat sesuatu, nak kerja yang masa depan keluarga, yang boleh capai impian kita kan. Sebab masa tak banyak. Maksudnya apa? Kalau kita nak habiskan 15,000 untuk bekerja, atau kita nak habiskan 5,000 hari je untuk bekerja, dan selebihnya baki tu kita nak enjoy kita punya hidup. Jadi saya nak ajak anda tengok realiti pendapatan kita. Tengok kat sini pada umur 20 tahun kita mula kerja. Yang ini RM ni kita punya gaji makin naik. Yang ni kita punya umur kan. Kita cuba teka lah sama-sama lah. Apa benda yang kita buat umur 20 kita kerja kan, gaji kita naik. Macam garis tu, makin lama kerja gaji makin naik kan. Naik sikit kan. Tapi tiap-tiap tahun mesti naik juga gaji kita. Tapi akhirnya semasa umur 60, kosong. Yang ini dipanggil salary ataupun makan gaji lah kan. Kita kerja tiap-tiap tahun gaji naik sampai umur 60, kosong. Kalau kerja kerajaan dapat pencen, tinggal separuh. Jadi daripada umur 20 sampai 60, 40 tahun yang kita gunakan umur kita untuklah kita dapat pengakhirannya gaji kita kosong. Itu pendapatan, realiti pendapatan yang pertama. Yang kedua pula macam ni. Dia naik, lepas tu turun, lepas tu naik balik, lepas tu turun, lepas tu naik balik. Akhirnya sampai umur 50 lebih dah tak larat, kosong juga. Yang ini freelance ataupun meniaga sendiri kan. Kalau kita meniaga, katalah kita meniaga tudung ke, pakaian ke apa, hujung bulan naik, tengah bulan turun, raya esok naik, lepas raya turun. Akhirnya kita tak larat, habislah. Bila kita stop berniaga, ketinggalan fashion ke apa ke, income tetap pergi dekat kosong. Seterusnya, yang ni lagi best. Umur 20 tinggi betul gaji dia. Lepas tu setiap tahun menurun. Ini lagi awal, mungkin umur 40 dah kosong dah. Yang ini apa? Yang ini talent. Ini bakat. Kalau orang yang pandai buat lawak, masuk Maharaja Lawak kan. Kalau orang yang pandai buat konten, dia buat jadi YouTuber ke apa kan. Kalau orang yang pandai menyanyi, pandai main bola, muda-muda gaji tinggi. Tapi takkan sampai umur 50 gaji makin tinggi pula. Bila kita dah jadi atlet ke artis kan, dia akan menurun sampailah tak laku langsung. Kita pun dah tengok banyak lah sekeliling kita macam tu. Ada realiti pendapatan yang satu lagi macam ni. Dia start paling rendah. Lepas tu tapi dia naik sampai umur kita 60 kan. Kita dah tak larat kerja ke, kita nak berhenti ke apa, graf tu masih menuju ke atas. Jadi kalau tengok 4 graf ni, ada 4 warna kat sini. Ada kuning, hijau, biru dengan merah.
Anda nak yang mana? Kalau anda nak merah, kita boleh teruskan penjelasan ni. Untuk macam mana, kalau kita kata hijau, kuning, biru ni kita boleh bayar. Merah ni apa kita kena buat? Merah ni lah yang nak jadi tajuk pembentangan saya hari ni. Merah ni kalau kita nak dapat, kena faham perkataan ni, prosumer. Saya bagi contoh, prosumer ni adalah gabungan dua perkataan, producer dan juga consumer. Contohnya lah kita ni pakai shampoo rambut Rejoice. Dah 15 tahun kita pakai shampoo rambut Rejoice. Rejoice adalah producer, kita adalah consumer. Consumer keluar duit, producer buat produk dapat duit. Jadi selama kita pakai Rejoice, katakanlah dah 15 tahun pakai Rejoice shampoo rambut, pernahkah kita dapat duit? Kita hanya dapat 0% daripada keuntungan. Dan bila kita beli Rejoice pula, kita tak beli daripada kedai Rejoice, kita beli daripada Watson, kita beli daripada mall, yang mall pula beli daripada warehouse, warehouse beli daripada orang yang import, orang yang import beli daripada orang yang export, dan akhir sekali baru beli daripada Rejoice. Jadi 60%, kalau sebotol tu RM10, 60% hilang dekat orang tengah, 40% je harga dia. Bila kita buat prosumer, kita partner dengan manufacturer. Maksud saya apa? Bila kita partner dengan manufacturer ni, kita dapat keuntungan 50-50. Maksudnya apa? Bila kita beli barang, kita juga ada keuntungan. Nak bagi faham lagi konsep prosumer ni mudah. Katakanlah anda standard lah habis untuk barang-barang personal di Watson ke apa, lebih kurang dalam RM200-300 sebulan. Hari ni special dekat Watson, dia buka 2 kaunter hari ni. Kaunter A dia kata yang ni macam biasa, bayar duit dapat barang. Kaunter B pula, kita bayar duit, kita dapat barang, dan dia cakap kita boleh dapat cashback pula. Kalau agak-agak ada 2 kaunter ni, kita pilih kaunter A ke kaunter B? Kebanyakan orang akan pilih kaunter B. Sebab apa? Kita secara fitrahnya faham konsep prosumer. Kita faham yang kita nak membeli, dan kalau boleh kita nak keuntungan daripada pembelian kita. Banyak tempat dah buat prosumer ni, termasuklah Watson sendiri pun. Dia masuk, kita tanya, dekat Watson tak boleh dapat diskaun, lepas tu boleh dapat point, kan? Tapi Watson punya prosumer belum habis. Dia ada satu lagi prosumer yang saya nak cerita hari ni. Kalau kita ajak orang datang untuk membeli juga di Watson tu, contohnya beli juga di Watson tu, ajak 50 orang, 100 orang datang, kita boleh dapat pendapatan daripada situ. Jadi apa yang jadi tajuk hari ni, Prosumer 101, adalah kita tukar kedai. Tukar kedai. Kita bukan nak beli benda yang berbeza. Kita nak beli benda yang sama je yang kita beli. Ubat gigi tetap ubat gigi, berus gigi, sabun mandi, shampoo rambut, deodorant, macam-macam lah yang kita biasa pakai harian. Cuma kita nak tukar tempat membeli, sebab kita nak dapat kaunter B yang kita boleh dapat barang, kita juga boleh dapat duit. Jadi macam mana nak jadi duit? Nak jadi duit, saya bagi contoh. Yang ini Nutrilite Double X. Ini multivitamin nombor 1 dalam dunia. Kalau makan yang kuning, yang tengah dengan yang tepi tu, macam kita dapat keseluruhan kita punya keperluan vitamin, mineral dan juga plant concentrate. Macam makan sayur 17 jenis satu hari. Jadi macam mana nak jadi duit? Yang menarik pasal saya, bila saya tengok bisnes ni, contoh saya bagi kat sini, tengok dekat ABO Price. ABO Price. Bila kita dah join, dah partner, first kali kita dapat apa? Diskaun 148. Retail price 185. Jadi beza kat sini RM37. Yang ini kalau kita beli untuk diri sendiri, kita dah dapat penjimatan. Kalau ada orang lain yang bukan ahli nak membeli daripada kita, yang itu jadi pendapatan pertama, untung runcit. Ini sama macam bisnes kat luar. Kita beli barang murah, kita jual mahal. Itu standard je. Jadi hari ni kenapa yang saya nak kongsi dengan anda pasal benda ni? Sebab kita bukan hanya dapat untung runcit sahaja. Ini yang berbeza daripada bisnes dekat luar. Kita ada pendapatan yang kedua. Pendapatan kedua kita tengok dekat PV. PV ni point value. Semua barang dalam kedai kita ada point. Jadi point ni PV ni. PV ni akan menentukan bonus bulanan, iaitu pendapatan kedua kita. Kita tengok macam mana bonus bulanan ni. Okay.
1 PV lebih kurang sama dengan RM4. Jadi kita tengok tahap bonus dia apa. Semakin besar kek kita, semakin besar potongan kita. Kalau kita punya pembelian sendiri dan juga kita ajak orang lain datang kedai beli barang-barang keperluan harian, 250 PV lebih kurang RM1,000, kita dapat 3%. 3% daripada apa? Daripada jumlah RM1,000 tadi. Dan dia akan terus bertambah sampai 21%. Kalau jual 12,500 PV, belian ada 50,000, kita dapat 21% daripada 50,000. Yang ini saya seronok sebab apa? Ini kita jadi partner dengan company yang strong. Kita tak payah fikir pasal nak buka kedai, tutup kedai. Kita tak payah fikir pasal nak stock up barang ke, stok habis ke, bil macam mana ke apa. Kita hanya perlu apa? Ajak orang datang beli dekat sini. Itu saja dah kita dah dapat bonus kita. Saya bagi contoh. Kalau anda bersama-sama dengan saya lepas tengok presentation ni, ada 3 situasi yang kita boleh buat tahun ni. Kan? Dia punya formula simple. Contohnya 100 PV. Ini penggunaan lebih kurang lah untuk kita sekeluarga sebulan. Kalau ada 50 orang, situasi 1, 2, 100 orang, 3, 200 orang. Semua orang ni dalam masa 1 tahun kita ajak dia buat apa? Buat benda yang sama. Tukar kedai je. Tukar kedai 100 PV. Sama. Jadi tiap-tiap bulan kita akan dapat point. Kalau 50 orang, 5,000. Jadi bila 5,000 PV ni, kita punya bonus dekat mana? Dekat 15%. Kita boleh tengok dekat sini, kat jadual tepi ni, kita lebih daripada 4,500 tapi kurang daripada 7,500. So dapat 15%. 15% daripada apa? Daripada 20,000. Kalau situasi kedua, 10,000, 18% daripada 40,000 jumlah belian. Kalau yang situasi ketiga, 21% daripada 80,000. Jadi dalam masa setahun kita boleh bina pendapatan macam ni. Sebab apa? Sebab kita hanya menjalankan peranan kita, tukar kedai dan ajak orang lain tukar kedai. Simple je. Kan? Saya selepas tahun macam mana pendapatan kita? Macam ni. 15% daripada 20,000, RM3,000. Kalau 18%, 7,200. Kalau 21%, 16,800. Pendapatan bulanan. Sebab point ni dikira setiap bulan. Saya juga benda ni buat sekali dapat banyak kali. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab macam juga kita di rumah. Bila kita punya rejoice habis apa kita buat? Kita pergi kedai beli rejoice. Kita tak tunggu siapa-siapa datang dan cakap pergilah beli rejoice kat kedai tu. Tak. Bila kita dah suka produk, kita dah perlu produk tu, kita terus habis kita pergi beli. Habis kita pergi beli. Selagi 50, 100 atau 200 orang ni beli kat kedai tu, selagi itulah kita dapat pendapatan daripada situ. Jadi betapa mudahnya kita nak dapat pendapatan. Kita punya matlamat adalah untuk dapat 21% secepat mungkin. Sebab apa? Sebab 21% ni akan bawa kita ke pendapatan yang ketiga. Tadi nombor 1 untuk runcit, nombor 2 bonus bulanan, nombor 3 bonus tahunan. Kalau kita dapat, ni saya bagi contoh. Kalau kita dapat 21% selama 12 bulan, straight lah sepanjang tahun. Hujung tahun kita punya end year bonus lebih kurang 44,000. Waktu pertama kali saya tengok peluang ni, inilah yang menyentuh saya. Saya rasa dalam perniagaan saya ataupun saya punya kerja, tak ada peluang untuk saya dapat seketul dalam akaun 44,000. Saya tak tahu anda macam mana, tapi cuba fikir-fikirkan. Kalau kita dapat 21% sekali saja dalam setahun pun kita dapat bonus hujung tahun juga. Dan lepas kita layak untuk dapat bonus hujung tahun ni, dapat 12 bulan berturut-turut 21%, kita layak ke Amway Leadership Seminar. Amway Leadership Seminar ni apa? Amway Leadership Seminar ni suami dan isteri pergi bercuti percuma, tak payah bawa duit. Dan bercuti dekat luar negara. Jadi kalau untuk orang yang mungkin anda ada bercuti, kita ada keuangan pun kita kontrol, kita bukan ada duit 100,000 nak belanja 100,000 pergi bercuti, kan? Jadi inilah peluang kita. Nak pergi overseas setiap tahun, pergi honeymoon. Okey. Lepas tu, itu bab pendapatan. Saya nak jelaskan pula sebab saya takut ada orang yang salah faham. Kan? Kena cari orang lah. Ni mesti sistem piramid. Kita buat orang lain dapat, kita buat orang atas dapat, kita tak dapat apa. Saya nak buktikan Amway bukan sistem piramid. Kalau anda nak tahu, orang selalu keliru sistem piramid dan juga MLM. Kenapa orang keliru?
Sebab orang kata, oh ni sama MLM, terus anti. Kalau kita cakap pasal MLM ni apa? Multi level marketing. Sistem piramid ni macam mana? Dia atas memuncak satu je, seorang je boleh duduk atas. Sebenarnya yang sistem piramid ni adalah tempat kerja kita lah. Yang tu lebih sistem piramid sebenarnya. Sebab kita punya tempat kerja, manager ada satu je. Kalau kerja di sekolah, pengetua ada satu je. Tak boleh ada pengetua 10 orang kan, kerani seorang. Tak boleh macam tu. Yang itu lebih sistem piramid. Jadi untuk mengenal perniagaan yang menggunakan sistem piramid mudah je. Ada 3 faktor. Satu, apa? Tak boleh potong upline. Okey. Nombor 2 apa? Ada belian wajib. Nombor 3 apa? Ada commission rekrut. Jadi yang ni best. Saya cerita satu-satu. Yang saya cerita hari ni, nombor 3 ni, bila kalau anda rasa yang saya cerita ni ada potensi, kalau anda jadi ahli, saya tak dapat apa-apa. Amway ni cukup mudah. Kalau saya rasa saya nak mendapat pendapatan daripada sini, macam mana cara saya membina kumpulan? Saya berkongsi dengan ramai orang dan saya tolong orang lain dapat pendapatan. Bila anda masuk, tak buat apa-apa, saya tak dapat apa-apa. Tapi kalau anda masuk, saya tolong anda untuk membina kumpulan anda, saya akan dapat juga. Itu maksudnya apa? Bila masuk ahli tak dapat duit. Kau takat percaya orang, 1000 orang, tak dapat duit apa-apa. Kita dapat duit bila apa? Bila produk keluar. Dan nombor 2 pula, ada belian wajib. Dekat dalam Amway tak ada. Kalau anda nak beli barang bulan ni, nak beli 10,000 pun boleh. Kalau bulan depan tak nak beli langsung pun boleh. Kalau nak beli 100 pun boleh. Nak beli 500 pun boleh. Terpulang apa yang anda perlu. Itu nombor 2. Okey, untuk nombor 1 pula saya kena jelaskan. Saya bagi contoh kat sini. Kalaulah anda A, anda join Amway tahun ni 2020, anda buat 21% yang saya cerita tadi selama 12 bulan. Yang itu dipanggil Founders Platinum. Founders Platinum, pendapatan anda lebih kurang 120,000 satu tahun. Ini untuk anda. Dalam ramai-ramai orang yang anda kongsi tadi, tukar kedai kan, dalam 100-200 orang, ada satu lagi B. B ni join setahun lepas anda join. Tapi B lebih rajin dan lebih faham. Anda bantu B buat 21% dan B bantu 3 orang untuk buat 21%. Dalam keadaan macam ni, sebab dia bantu lebih banyak orang dapat duit, pendapatan dia 250,000 satu tahun. Jadi kat sini kita boleh tengok, Amway ni bukan siapa masuk dulu, siapa duduk atas, tak. Dia siapa yang buat, siapa yang cepat, dia yang dapat. Katakan bawah B pula ada C. C lagi rajin. C tolong 6 orang. 6 orang dapat 21%. C masuk tahun 2025. Pendapatan C 500,000 satu tahun. Jadi untuk saya sendiri pun, saya rasa inilah peluang yang adil untuk semua orang. Siapa yang buat, dia yang dapat. Tak ada kena beli apa-apa stok ke, beli banyak murah, beli sikit mahal ke, tak ada. Kalau orang tu beli jadi ahli, dia beli 1000 botol pun harga sama. Kalau dia beli 1 botol pun harga dia sama juga. Dan bila orang masuk, tak ada dapat duit apa-apa. Kalau anda masuk, anda daftar, anda dapat katalog, dapat ID SS anda, itu je yang dapat. Orang yang bawa anda masuk tak dapat duit komisen apa-apa. Jadi kita tengok pula bab maintain. Ramai orang cukup takut bila nak mula bisnes, sebab cakap, oh kena maintain lah kan. Sama jugalah macam kita kerja sebenarnya, kena maintain juga pergi kerja selama 20 tahun kan. Tapi dalam Amway kita membina sistem yang berkesan. Contohnya macam mana saya bagi. Yang ini Miss Chan Pohyok. Miss Chan Pohyok meninggal Mei 1993. Boleh tengok kat situ. Mei 1993 meninggal. Kita tengok pendapatan Miss Chan daripada 1993 sampai 2012. Pendapatan tahunan dia menaik ke menurun? Pendapatan dia menaik setiap tahun. Kenapa? Kalau kita cakap pasal maintain, hebat Miss Chan. Daripada alam barzah masih telefon orang, masih berjumpa, kongsi peluang dan kongsi produk. Tapi tak. Dia dapat pendapatan yang bertambah kerana apa? Kerana ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dia dah ajarkan pada orang dalam kumpulan dia sebelum dia meninggal. Contohnya Miss Chan Diamond. Okay, Diamond ni dia ada 6 orang yang dah dapat 21% ke atas dalam grup dia. Saya bagi contoh pada anda sendiri. Katakanlah anda join saya hari ni, lepas tu dalam masa 1 tahun anda dah dapat 21%.
21% pendapatan anda mungkin lebih kurang daripada 6 ke 12 ribu kan. 6 ke 12 ribu, adakah kalau apa-apa jadi pada saya anda akan berhenti ataupun anda akan teruskan perniagaan ni? Bila anda teruskan, pendapatan anda bertambah dan bertambah. 21% orang-orang yang kita bantu umpama kita punya album dan kita lah artis dia. Bila kita ni artis buat album laku, kita dapat royalty. Dan selagi album tu laku, selagi itulah kita dapat royalty. Macam Miss Chan punya situasi, album semakin laku, semakin besarlah royalty dia. Sampai tahun 2012 dapat 1 juta. 19 tahun dalam perniagaan, masuklah sampai yang dia dah meninggal ni, dapat 10 juta pendapatan dia. Kita ni kerja bukan 19 tahun, kerja 38 tahun, 1 juta pun belum tentu. Jadi ini juga yang menyentuh saya. Saya harap dapat nampak, anda juga dapat nampak peluang ni kan. 19 tahun 10 juta. Apa bisnes, apa kerja yang kita boleh buat boleh dapat macam ni. Kita tengok satu lagi contoh. Arwah Double Diamond Tajwin. Double Diamond ni 2 kali lah daripada Miss Chan tadi. Pendapatan dia mungkin 80,000 ke 100,000 sebulan. Dia meninggal 29 Februari 2016. Kalau kita pilih untuk membina perniagaan Amway, selepas kita tak ada, yang kita wariskan adalah pendapatan dan bukan perniagaan. Anak dia umur 21, menyambung pendapatan dia lah. Masuk sekali dengan orang rumah arwah Puan Aznun. Dan kita tengok lifestyle seorang yang berumur 21 tahun. Pendapatan besar. Kalau nak pergi kerja pun gaji 2,000, 3,000. So sekarang dia buat bisnes dan dia enjoy apa yang ayah dia dah bina. Setahun bercuti 3 kali. Percuma semua MB bawa. Tengok lifestyle macam mana. Dia benda-benda ni yang menarik saya. Sebab apa? Saya bagi contoh kat anda. Yang ini rumah kita. Kat rumah kita ada anak, ada isteri, kita semua kat rumah. Yang ini kolam. Kolam ni apa? Kolam ni kita punya pendapatan. Air ni pendapatan kita. Apa yang kita buat hari-hari? Setuju tak saya cakap yang kita buat hari-hari adalah kita bawa satu kantung air. Kantung air tu kita pergi ambil air dekat tempat kita kerja, tempat kita berniaga, dan kita bawa balik ke rumah untuk anak isteri kita. Selepas 5 tahun contohnya, kita ada satu lagi kantung beg kat sini. Pendapatan bertambah, bisnes makin maju kan. Tapi saya tanya kat anda, bila kita bawa 2 beg dengan 1 beg, mana yang lebih berat? 2 beg lebih berat pastinya. Dan kalau satu hari nanti orang yang bawa beg ni nak cuti 1 tahun, apa jadi dekat air? Boleh tak sampai rumah? Tak sampai. Kalau orang ini mati, apa jadi dekat air? Boleh tak sampai rumah? Bolehkah anak pergi ambil air dekat kolam kita? Bolehkah anak atau isteri menggantikan tempat kita di tempat kerja? Tak boleh. Tapi kalau hari ni kita buat keputusan yang betul, sama, soalan saya sama. Ada tak dekat rumah anda ada tukang paip duduk sekali standby kat rumah? Tak ada kan? Tak ada tukang paip duduk rumah, tapi air tetap berjalan macam biasa kat rumah kita. Semua paip buka keluar air. Macam itulah juga bila kita pilih untuk membina perniagaan Amway. Sebab ini networking business kan? Kita nak ajak orang pergi kedai, pilih produk yang lebih bagus, beli di kedai yang sama. Sekarang kita tambah pipe dulu kan? Mungkin kita cakap dengan 10 orang, 10 orang tukar kedai kan? Seterusnya kita buat apa? Kita teruskan bercakap lagi, 50 orang. Kita teruskan bercakap lagi, 100 orang. Kita teruskan bercakap lagi, 200 orang. Bila pendapatan pipe dah sampai kat rumah, boleh tak tukang pipe ni, kita ni yang membina perniagaan ni, boleh tak tukang pipe ni nak cuti 1 tahun? Kalau kita cuti 1 tahun, air masih sampai kat rumah. Kalau kita mati pun air sampai kat rumah. Sebab bila pipe dah siap, tukang pipe pun tak duduk rumah kita. Okay, itulah perumpamaan yang semudah-mudahnya bagi saya untuk sampaikan kat anda kenapa kita buat Amway. Tujuan saya cerita hari ni bukan nak cerita macam mana mungkin kita boleh jumpa lepas ni, ada 1001 cara nak membina perniagaan Amway ni. Tapi amat-amat penting untuk anda buat keputusan dan faham kenapa anda nak membina perniagaan ni. Saya kongsikan apa yang saya dah dapat. Yang ni tahun pertama saya daripada September 2018 sampai Ogos 2019. Kenapa saya cerita September sampai Ogos?
Sebab September ni Januari dalam Amway, Ogos ni pula Disember. Okay. Tahun pertama saya, apa yang saya buat? Saya buat dua benda saja. Satu, saya share produk. Share pasal produk-produk yang ada di kedai-kedai kita. Nombor dua, apa saya buat? Saya share peluang. Macam saya buat dekat anda sekarang. Share peluang. Tahun pertama saya buat dua benda ni sepanjang tahun. Pendapatan saya RM7,110 sen. Banyak ke sikit? Ada yang kata banyak, ada yang kata sikit kan. Bagi saya sikit lah. 7,000 setahun lebih kurang macam 600 lebih sebulan lah kan. Jadi saya sini saya faham, pipe saya baru pasang, pipe saya belum sampai rumah, pipe saya belum panjang kan. Jadi saya teruskan lagi di tahun kedua. Tahun kedua, apa yang saya buat? Saya buat dua benda saja. Saya bukan tambah beg, bukan tambah tanggungjawab, bukan tambah kerja. Saya buat betul-betul benda yang sama, iaitu pasang pipe. Saya share produk. Nombor dua, saya share peluang. Tahun yang sama, buat benda yang sama. Pendapatan saya 71,042.89 sen. Waktu ni keadaan menjadi lebih serius lah. Saya sendiri pun macam percaya tak percaya. Tapi itulah semayang saya sedar, pipe dah mula panjang dan dah dekat dengan rumah saya. Sebab apa? Dalam kumpulan dah ramai orang yang juga tukar kedai. Dan apa-apa jadi pada saya, orang masih membeli barang. Selagi orang-orang ni masih beli barang, selagi itulah air ni sampai ke rumah saya. Jadi ni, 1 tahun 10 kali ganda pendapatan saya naik dengan buat kerja yang sama. Untuk saya, tak ada perniagaan lain yang boleh bagi peluang macam ni. Tak ada pekerjaan lain yang boleh bagi peluang macam ni. Anda tepuk dada, tanya sendiri keadaan anda macam mana. Kalau juga sama macam saya, marilah kita sama-sama untuk membina. Kadang-kadang bila kita buat sesuatu benda, kita tak fikir apa yang kita ada di masa hadapan. Saya bagi contoh ke anda supaya kita boleh banding-bandingkan. Yang ini kalau kita tak buat Amway. Umur 30 kita kerja. 30 kita kerja, kita beli kereta. Kan? Hutang kereta 9 tahun. Sampai umur 40 baru habis hutang kereta, kita beli rumah. Lepas tu sampai umur 50, hutang rumah 25 tahun, tak habis bayar lagi. Sampai umur 60, kita berpencen ataupun dah tak larat buat apa yang kita buat. Kita tinggal, yang ini ditulis 30,000. Tapi saya bagi rakyat Malaysia punya lah, lebih kurang 100,000 ke 200,000. Ni gratuiti, KWSP, 100 ke 200,000. Memang dah ada rumah, dah ada kereta. Tapi macam mana kehidupan kita ada 100-200 ribu nak hidup sampai bila? Sampai mati. Dan waktu ni kita berharap lah mungkin anak kita ada yang kaya boleh bagi. Mungkin waktu ni lah kita dengar cerita-cerita hikayat. Buat apa sekarang Kak Limah? Saja berniaga si lemak. Boring duduk rumah dah pencen ni. Kita boring duduk rumah, bangun 3 pagi masak si lemak untuk berniaga subuh-subuh. Kalau kita buat apa buat sebenarnya? Sebab kita tak cukup duit. Kita nak beranakkan duit yang ada ni. Ataupun mungkin 100-200 ribu ni dah habis renovate rumah. Sekarang kena fikir nak hidup macam mana kan? Tapi tak cukup dan kita kena teruskan apa? Teruskan bekerja. Sebab itulah kita boleh lihat sekarang ramai orang. Dulu pencen 55 tahun, sekarang pencen 60. Ramai yang pilih pencen 60. Sebab apa? Tak nak hilang gaji-gaji tu. Gaji-gaji yang boleh dapat sebelum pencen tu tak nak hilang. Nak teruskan bekerja. Kalau boleh nak bekerja sampai mati kan? Jadi berapa je masa yang kita tinggal lepas pencen? 60 sampai 70, panjang umur sampai 80, dan kita tak ada duit. Inilah yang tunggu kita di masa hadapan kalau kita tak buat sesuatu. Tapi kalau kita pilih untuk buat Amway sebagai kaki yang kedua, macam juga manusia berdiri satu kaki dengan dua kaki lebih stabil kan? Yang tadi teruskan beli rumah, beli kereta. Anda membina perniagaan Amway perlahan-lahan. Umur 30 kita mula contohnya. Sampai umur 40, ini kira slow lah ni. Saya sekarang sebulan, lepas 2 tahun dah dapat dah sebulan. Alhamdulillah, Tuhan bagi 9,000 ke 10,000 sebulan saya dapat melalui perniagaan Amway. Saya bersyukur.
Yang ini contohnya lah, anda ambil masa 10 tahun untuk dapat pendapatan 10,000. Sebab hutang rumah, hutang kereta, semua gaji yang bayar, anda simpan duit tu. Anda simpan duit tu, tak simpan semua, simpan separuh. Umur 50 dah ada simpanan 1.2 juta. Umur 60 dah ada simpanan 2.4 juta. Macam jugalah orang kita ni kalau dah pencen, dia kata dah umur 60 dah, nak apa lagi. 2.4 juta. Kita pun boleh agak-agak lah berapa tahun lah nak hidup lagi kan. 2.4 juta kalau kita belanja 10,000 sebulan, kita ada 240 bulan, tak payah fikir pasal duit. Lebih kurang 20 tahun. Ini yang kita dapat. So saya sendiri pun fikir, kalau tanpa perniagaan Amway, macam mana saya nak ada saving macam ni? Mana duit tu nak datang? Dalam keadaan saving dah ada pun, perniagaan kita graf masih naik. Masih ada income yang masuk setiap bulan. Masih ada income yang masuk walaupun kita dah tak bekerja, walaupun kita dah tak larat nak bekerja. Tapi dengan syarat, binalah. Buat Amway ni macam mana tau? Macam kita ada tanah, kita nak buat rumah sewa. Kenalah buat sampai siap. Bila rumah dah siap, barulah boleh bagi sewa. Lepas rumah dah siap, bagi sewa, tak payah buat apa dah, kutip duit tiap bulan. Tapi janganlah kita buat rumah tak ada bumbung. Kita buat rumah tak ada bumbung, memang sia-sia lah buat rumah tu. Tak ada siapa datang sewa. Macam tu lah saya nampak Amway ni macam tu. Saya ada masa ni tanah saya nak bina rumah saya, rumah yang cantik-cantik supaya orang sewa mahal. Dan bila saya dah tua, bila saya dah tak larat nak buat rumah lagi, saya dapat kutip sewa. Bila saya dah tak ada, my next generation, anak saya, cucu saya boleh kutip sewa lagi pada situ. So macam tu yang saya nampak perniagaan Amway ni. Jadi kenapa? Bila cakap pasal kenapa, banyak lagi berniaga yang ada dalam dunia ni kan. Kenapa Amway? First kali modal dia kecil. Modal dia RM60. Anda sendiri cuba fikir, dengan modal RM60 berniaga apa kita boleh buat? Kalau kita nak berniaga air balang tepi jalan pun, beli balang pun mahal daripada RM60. Belum beli kemah lagi kan. Itu macam tu. Modal dia kecil. Nombor 2 apa? Tak ada risiko jaminan pulangan wang. Tak ada risiko sebab apa? RM60 tadi, kita daftar jadi ahli, kita dapat website access, kita dapat katalog. Amway bagi masa 1 tahun. You cuba. Kalau dalam masa 1 tahun anda rasa perniagaan ni anda tak boleh buat, anda tak suka, anda boleh pulangkan balik katalog, pulangkan balik ID access tu, dapat balik RM60 anda. Semudah itu. Seterusnya apa pula? Jaminan pulangan wang ni kepada produk-produk dia. Contoh, kalau anda beli Rejoice, anda beli sabun mandi, sabun mandi contohnya, pakai sabun mandi ni brand baru, pakai gatal. Bila kita gatal, apa kita boleh buat? Kita tak pakai, taruh kat tepi. Kita boleh buang, kita bubuh dekat bilik mandi tamu kat rumah kita kan. Tapi kalau sabun Amway yang anda pakai jadi gatal, anda boleh pergi kedai tukar sabun lain, anda boleh pulangkan. Kalau anda beli lipstick contohnya dekat Amway, tengah-tengah pakai kat rumah terjatuh patah, boleh bawa lipstick yang patah tu pergi tukar yang baru. Dia akan tanya nak yang baru ke, nak warna lain ke nak duit balik. Kita boleh pilih macam tu. Jadi bagi saya, syarikat yang boleh bagi jaminan kepuasan pelanggan macam ni adalah syarikat yang kuat, yang kukuh, yang bagus untuk partner dengan saya. Dia sekarang buka pintu dia nak partner dengan kita. Sedangkan banyak company-company besar yang kita setia ni, beli tiap-tiap bulan, beli dekat Watson, tak pernah pun company tu ajak kita jadi partner. Dan seterusnya dalam perniagaan ni ada lebih 700 produk harian, daripada hujung kaki sampai hujung kepala, daripada depan rumah sampai belakang rumah. Jadi semudah-mudah apa, kita ada supermarket sendiri lah. Nak barang apa pun insya-Allah ada. Nombor 4, kita ada support system yang bagus. Macam mana support system ni? Nombor 1 support system ni dari segi pertolongan untuk membina kumpulan. Anda tidak berseorangan bila anda mula perniagaan. Kalau kita dekat luar, anda join bisnes, pandai-pandailah nak marketing sendiri, pandai-pandailah nak jual sendiri. Tapi dalam Amway ada orang yang akan membantu anda. Sebagai contoh, kalau hari ni, kalau anda buat keputusan nak masuk, nak jadi ahli Amway, buat sama-sama, saya akan membantu anda. Dari segi apa? Dari segi nak cerita kat anda pasal produk, nak cerita pada kawan anda pasal produk, ataupun nak cerita pasal peluang ni pada kawan anda. Kita boleh jumpa, kita boleh buat bersama-sama kan. Nombor 2, kita ada kelas. Setiap Sabtu pukul 9 suku malam, kita ada kelas online Zoom. Jadi masuk je dalam kelas, kita dengar ada orang-orang yang dah berjaya berkongsi pengalaman, ada orang yang share peluang, ada orang yang share pasal produk-produk info. Dan yang terakhir ni, favourite saya, Tiada Keperluan Akademik. Saya alhamdulillah dapat peluang untuk belajar sampai dapat degree.
Ada ramai kawan-kawan saya yang rajin, yang baik, tapi kurang kelayakan akademik. Dia orang terbatas dalam hidup. Sebab bila nak buat kerja apa-apa, nak masuk minta kerja, orang tanya kelayakan akademik. Dah tahu-tahu dah starting gaji pun dah kurang. Dalam MBA tak ada. Dalam MBA anda tentukan pendapatan anda kat mana. Anda yang buat sendiri. Anda yang set nak 100 ke, nak 10,000 ke, nak 10,000. Itu yang menarik pasal MBA. Macam mana kita nak mula? Nombor 1, bagi tahu saya balik lepas tengok video ni, kita daftar ahli RM60, kita boleh buat secara online saja. Nombor 2, kita tukar kedai. Kita pilih counter B dengan serius. Kalau ada sabun dekat kedai kita, takkan kita nak beli kat kedai orang, kan? Seterusnya apa? Belajar dan juga meeting, kan? Sabtu malam 9 suku mesti hadir, mesti belajar. Sama juga macam kita masuk sekolah rendah dulu. Sekolah rendah dulu bukan kita masuk, kita tahu dah kita nak kerja apa. Tapi kenapa pergi sekolah? Sebab kita nak ilmu tu supaya boleh macam tu. MBA pun sama. Kita tak tahu kita nak jadi apa. Jangan tanya nanti nak dapat apa. Tak. Belajar dulu, tahu nak buat macam mana, lepas tu baru kita dapat. Sama, step dia sama, kena belajar. Lepas tu baru kita buat. Yang keempat, kita mula kongsi peluang. Sebab bisnes tengah berkembang sekarang, ramai orang yang mencari peluang, ramai juga orang yang berkongsi. Kalau kita lambat, katakan kita lambat ambil peluang ni, nanti orang lain yang ambil dulu. Rugilah kita. Sebab apa? Kawan-kawan yang tengok ni, saya bagi satu cerita. Ada dua orang lelaki, dua-dua sama pandai, dua-dua sama rajin, tapi seorang kaya, seorang miskin. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dua-dua ni dalam keadaan yang sama pandai, sama rajin, tapi dia dapat peluang yang berbeza. Tak semua orang dapat peluang yang sama. Jadi mungkin bagi saya, inilah jawapan pada doa saya. Saya semayang, saya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagilah aku yang terbaik yang dunia, terbaik yang akhirat. Kadang-kadang kita doa macam ni, bila peluang datang depan mata, mungkin nak jadi asbab Tuhan nak bagi kat kita, tapi kita tak ambil. Kita bersyukur dengan rezeki yang Tuhan dah bagi sekarang. Rezeki kita cukup. Rezeki yang kita syukur, kita cukup. Ada beberapa jenis rezeki. Kalau kita dengar ceramah ustaz-ustaz, dia beritahu rezeki yang pertama, rezeki yang dijanjikan Allah. Ni udara, kita bernafas apa semua ni, ni semua rezeki. Kesihatan ni semua rezeki. Rezeki bukan RM1 saja. Rezeki yang kedua, rezeki yang macam mana? Rezeki yang datang daripada usaha kita. Jadi kalau kita nak lebih, mungkin inilah caranya untuk kita usaha dan dapat lebih lagi rezeki. Iaitu nombor 2. Rezeki yang ketiga, rezeki orang yang bertawakal, yang bersyukur, yang beriman. Macam itulah juga apa yang kita ada sekarang. Saya bukan cakap yang kita ada sekarang kita susah. Alhamdulillah, apa yang kita ada sekarang cukup. Kita bersyukur. Bila kita bersyukur, Tuhan akan tambah. Sekarang kita dah jumpa satu peluang yang baik untuk kita tambah pendapatan, tambah lagi rezeki kita, dan kita juga boleh tolong orang lain untuk dapat benda yang sama. Jadi yang ini ada quote saya baca, a good book is one that all can read. Saya bagi contoh, kalau anda ni ada satu buku ni, ada ilmu yang bagus, saya bagi kat anda, tapi buku ni dalam bahasa Jerman, anda tak faham bahasa Jerman, anda tak ada guna langsung ilmu dalam buku ni. Sebab apa? Sebab kita tak dapat faham. Jadi buku yang bagus adalah buku yang semua orang boleh baca. Nombor 2 pula, a good opportunity is one that all can do. Macam tu jugalah buku tadi, macam tu jugalah peluang. Kalau saya datang hari ni, saya cerita kat anda pasal satu peluang perniagaan, modal dia 2 juta, mungkin anda ada, mungkin anda tak ada. Kemungkinan besar anda tak ada, saya pun tak ada. Jadi tak berguna peluang tu untuk kita. Oh, bagi tahu ini tentu dah ni, kita tahu 2 juta ni tentu berjayanya bisnes ni, tapi kita tak ada 2 juta tu. Tapi hari ni bagi saya peluang MBA ni dengan modal RM60 boleh mula. Inilah peluang yang semua orang boleh buat, semua orang boleh bina. Jadi insya-Allah saya harap penjelasan saya ni sedikit sebanyak bagi anda sebab untuk kita mula perniagaan ni, kita boleh belajar dan melangkah bersama-sama. Saya doakan anda terus diberikan kesihatan, dan terima kasih kerana bagi masa untuk saya menjelaskan dan tengok video saya sampai habis. Okey, Assalamualaikum.